Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan taufik hidayah dan dengan inayahnya kita dapat hadir berada dalam majlis mengingati Allah, majlis ilmu taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala mencatat, menulis, menerimanya sebagai amalan orang yang ikhlas, orang yang sabar dan istiqamah, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati, yang diberkati, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita sambung pengajian kitab 40 hadis Jalan ke Syurga. Hadis yang keberapa ibu-ibu? Ketiga. Hadis yang ketiga, mati di atas kalimah tauhid kan? Yang tu kan? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mati di atas kalimah tauhid. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang perkataan terakhirnya sebelum mati la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam syurga. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena pastikan di akhir kalam, akhir penyudah kita, akhir nafas kita, akhir nyawa kita, sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mestilah kalimah yang terakhir terpantul, ya, terkeluar dari lidah kita ataupun hati kita, ya, yaitu la ilaha illallah. Mati. Maka siapa yang akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah,
dakhalal jannah, fi'il madhi, ya, dakhala. Maksudnya apa? Pasti masuk. Dakhala, telah masuk. Telah masuk ni maksudnya apa? Pasti masuk syurga. Ya, tidak dapat tidak, pasti masuk syurga. Macam mana? Kalam yang terakhir kita mesti keluar kalimah la ilaha illallah. Macam mana nak mengakhirkan kalam kita dengan kalimah la ilaha illallah? Mesti kehidupan kita di atas kalimah. Kehidupan kita mestilah berada di atas kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nak hidup atas kalimah, mestilah melaksanakan apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Hak Allah larang jangan buat, hak Allah suruh buat. Di samping itu juga hendaklah kita beramal dengan wirid ataupun zikir la ilaha illallah. Afdalu zikr, seafdal zikir la ilaha illallah. Nah, pagi 200, 300, 400, 500, 600 sampai 1000 kali, lebih lagi mau. Malam pun sama juga. Bagi ada pagi 100, sekurang-kurangnya malam 100. Biasakan lidah dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, maka atas lidah yang lancar, fasih menyebut kalimah la ilaha illallah, insya-Allah di akhir kalam kita Allah akan mencabut dalam keadaan, ya, kalimah la ilaha illallah. Allah cabut nyawa kita dalam kalimah la ilaha illallah. Apa yang dia selalu amalkan, hobi dia, amalan dia, maka itulah kesudahan dia. Apa yang dia suka? Dia suka wirid la ilaha illallah, kesudahan dia la ilaha illallah. Kalau hidup dia malas beramal, malas wirid, malas zikir, kesudahan dia susah untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. Nah, apa yang kita suka, hobi kita masa hidup, masa mati macam itulah. Ya, 40 hari malaikat Israel, ya, masa 40 hari sebelum kematian, dia ambil daun yang luruh, ya, di Arash sana tu ada pohon kayu, pohon pokok. Setiap daun-daun itu dah ditulis nama-nama orang yang akan meninggal dunia. Maka luruh daun tersebut, malaikat akan ambil daun itu dan sentiasa memfollow nah, akan memfollow setiap orang yang ada daun tersebut. Nah, nama dia ada tertulis di daun tu. Maka malaikat ni akan ikut dia ke mana sahaja dia pergi. Bila time tu tengah dengar kuliah, sampai masa dia, maka dicabut nyawa dia ketika mana dengar kuliah. Masa main bola, dicabut nyawa dia masa main bola. Masa makan nasi, dicabut nyawa dia tengah makan nasi. Masa solat, dicabut nyawa dia ketika mana sedang solat. Masa berzikir, maka dicabut nyawanya ketika mana sedang berzikir. Masa menghina Islam, menghina Nabi, menghina Allah, ketika itu
dicabut nyawa dia, maka kesudahan dia su'ul khatimah. Di atas apa yang kita buat dalam tempoh 40 hari itu, banyak orang beriman ni dia rasa dah dia nak mati dalam tempoh 40 hari itu. Dia tu tak sedap dah. Dia rasa dah. Maka 40 hari itu banyak amalkan duduk di masjid, di surau, mengaji, berzikir, minta supaya kesudahan kita dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, semua orang mengidam-idamkan, mengharapkan kematian dalam kalimah la ilaha illallah. Kalau kita nak mengharapkan kematian, kesudahan kita menyebut kalimah la ilaha illallah, kehidupan kita biar selari atas kalimah la ilaha illallah. Ni dak. Bila orang menyeru dengan seruan azan, dia buat tak peduli, surau tak mai. Bila orang kata ada kuliah mengaji, kuliah maghrib, tak mai kuliah maghrib. Bila orang kata ni masa dah, sampai masa dah, ada cukup haul nisab kena keluar zakat, tak keluar zakat. Bila orang tanya nak mati esok ni nak sebut kalimah la ilaha illallah, naklah dia kata kalau mati besok nak sebut kalimah la ilaha illallah. Macam mana nak sebut? Hidup pun tak beragama. Kita kalau nak boleh sebut kalimah la ilaha illallah, hidup kita mesti hidup beragama, bersyariat. Kalau hidup pula tu umbang ambing, sembahyang kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak. Ngaji kadang-kadang tak, kadang-kadang mengaji, kadang-kadang tak, kadang-kadang mengaji. Hidup pun tak terurus, tak hidup dalam keadaan beragama. Macam mana nak mati atas kalimah la ilaha illallah? Macam mana di akhir kalam kita nak sebut kalimah la ilaha illallah? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang mengidam-idamkan nak mati kalimah atas kalimah la ilaha illallah. Semua orang nak amalkan zikir. Disebut dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, siapa yang sebut kalimah la ilaha illallah dengan sempurna, mat panjang pendek dan dengan elok, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan 4,000 dosa besar dia. Kalau dia tak ada dosa, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa ahli keluarga dia. Kalau ahli keluarga dia tak ada dosa, maka Allah akan ampunkan dosa jiran dia. Jiran dia kata jiran 60 kanan, 60 kiri, 60 atas, 60 bawah, 60 depan, 60 belakang. Itu jiran. Sebut bagi elok-elok. La ilaha illallah. Sebut bagi elok-elok. Panjang pendek dia, mat dia bagi sempurna. Allah ampun dia. Dan siapa sebut kalimah la ilaha illallah, ditutup bagi dia 99 pintu bala musibah kepada dia. Sekurang-kurangnya duka cita, disebut dalam kitab. Menghilangkan rasa duka cita dia, gelisah dia. Dan ditutup pintu bala, 99 pintu bala musibah kepada dia. Disebut dalam kitab Al-Jawharul Mawhub. Kelebihan kalimah la ilaha illallah ni besar, ibu ayah. Sebab itu kemuncak di akhir sekali, ketika mana umat manusia diazab, diseksa dalam neraka, tiba-tiba ada sebesar zarrah di dalam hatinya kalimah la ilaha illallah, maka dikeluarkannya daripada neraka dan dimasukkan ia ke dalam syurga. Dengan sebab apa? Ada sebesar zarrah kalimah la ilaha illallah. Dia tidak mensyirikkan Allah. Dia ahli maksiat, dia suka buat kemungkaran, kemaksiatan,
tapi dia tak mensyirikkan Allah, maka kesudahannya ialah lepas dia azab, disiksa ribu tahun, akhir sekali masuk syurga balik. Sebab ada kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah la ilaha illallah. Tapi kalimah la ilaha illallah ini disebut dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawa jangan dibaca ketika mana disebut dizikir ketika mana sebelum tidur, ya, makruh. Masa lain tak apa, karena masa tidur itu kita takut kesudahan kita tidak habis kalimah la ilah. Tiba-tiba malam tu dia mati. Nah, atas kalimah la ilah. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan yang disembah. Tak habis. Tak isbat balik. Nafi ya. Dia nafi, kata tidak ada Tuhan yang disembah. Tiba-tiba dia mati. Dia bukan dia mati, maksudnya dia tidur dulu. Tidur malam tu ditakdirkan dia mati. Kesudahan dia menafikan adanya Tuhan, maka neraka tempat dia. Sebab tu makruh sebelum tidur. Masalah lain tak apa. Takut kita tertidur. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yaumil akhir. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin selamat dari api neraka dan masuk syurga, maka pastikan saat kematiannya dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nak beriman pada Allah dan hari akhirat macam mana tuan? Sempurnakan rukun iman. Bagi elok. Dan jangan biarkan hidup kita dicaci maki, dihina oleh orang-orang yang menghina. Bagi ada satu tindakan usaha supaya menunjukkan kata kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, ya, sempurnakan rukun iman kita dengan elok, maka tunjukkan bukti bahawa kita orang yang betul-betul beriman. Macam mana nak tunjuk rasa kita orang beriman? Diri kita, persembahan kita kepada Allah dan Rasulullah, iaitu berasa marah di saat agama Islam, Rasulullah, Allah dihina, dicaci maki. Ingatlah bahawa ibu-ibu ayah, kemuncak kemurkaan Allah terhadap sesuatu umat tersebut apabila ada umat tersebut mencabar Allah dan Rasulullah dengan memaki hamun Allah dan Rasulullah dan umat Islam. Kemuncak kemurkaan Allah. Fir'aun mencabar Allah. Dia tak cabar Allah, Allah tak marah lagi. Marah tapi tak sampai azab turun lagi. Tapi dia mencabar Allah dengan mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Dia mengaku dia Tuhan. Maka kemuncak kemarahan Allah, iaitu menyuruh Nabi Musa memerangi Fir'aun dan tenggelam Fir'aun dalam Laut Merah. Begitu juga di Malaysia, apabila ada orang kesinambungan sambung menyambung, seorang hina, lepas tu mai pula orang tu pula, orang ni pula, orang tu pula, orang ni pula, sambung.
Nah, mula hak rambut panjang, hak ekor belakang macam setan tu. Nah, hina Allah, hina Nabi, hina Islam. Lepas tu mai pula hak Kelantan tu. Lepas tu ada pula hak Terengganu. Lepas tu ada pula duk sambung-sambung hari-hari tak pernah habis. Ya, penghinaan terhadap Allah dan Rasulullah. Maka ini adalah suatu perkara yang tidak boleh dibiarkan. Tak boleh dibiarkan. Sampai bila, tuan-tuan? Nah, sampai bila? Kalau orang tu ada duit, kena tangkap, dia jamin diri dia. Lepas tu dia keluar besok, dia boleh hina lagi. Dia kata aku ada 1 juta, aku boleh hina Allah dan Rasulullah 100 kali lagi. Pasal aku duit banyak. Kena denda baru 5-6 ribu. Nak heran apa? Tu hak baru ni hantar mai, kawan tu kena penjara, kena denda 50 ribu. Kalau tak boleh bayar, kena penjara 6 bulan. Betul tak? Kan? Mesti dia pilih penjara. Beli berapa dah bayar dah. Bayar 50 ribu buat habis duit. Bebek duduk penjara 6 bulan saya dah. Ataupun kedua-duanya sekali. Berbaloi tak berbaloi? Kok mana pun dia kena balik kepada hukum Allah, perintah Allah. Apa dia, tuan-tuan? Pancung kepala putih bang. Selesai masalah. Siapa hina Allah, hina Nabi, pancung kepala. Kerana orang tersebut dikira murtad. Murtad ni terkeluar daripada Islam. Darah dia halal. Bila darah halal, maka hukuman dalam Islam pancung sampai mati. Jangan biar. Kalau denda penjara, tak memberi kesan. Orang tak takut. Orang akan hina lagi, hina lagi, hina lagi. Takkan habis penghinaan terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Tak habis, tuan-tuan. Kalau yang hina bangsa lain, kaum lain, agama lain, kita anggap ia jahil lah. Kita kata dia tak arti agama Islam, dia tak faham Islam. Tapi kalau orang Islam sendiri yang hina Islam, yang ni jangan tahu. Munafik paling besar. Nah, murtad, tuan-tuan, murtad terkeluar pada Islam. Maka hukuman yang paling layak ialah pancung kepala sampai mati. Siapa yang tak berani pancung, mai aku pancung. Tapi disiarkan dalam TV1, TV2, TV3, TV berapa pun bubuh. Dan siapa takut nak pancung, serah kat aku. Mai aku nak pancung. Aku duk ketagih sembelih lembu tak habis ni. Korban baru ni. Nah, duk ketagih lagi ustaz Nah, tak puasa apa. Lepas baru sembelih kat 12 ekor. Tak puasa apa. Kita duk cerita-cerita training sangat nak sembelih 100 ekor. Ketagih hobi ustaz apa dia? Hobi saya menyembelih lembu dan kerbau. Kalau boleh berapa ekor? Kalau boleh sehari memang 100 ekor. Baru hilang rasa gian ketagih. Tak ada sangat, bagi satu lagi tugas. Ajar apa dia? Semelih pok-pok hak yang duk hina Islam, hina Nabi, hina Allah. Mai bagi aku. Sekali aku rip. Sekali ya, rap, putih. Jangan taruh. Pok-pok ni kan boleh taruh, tuan-tuan ni. Kalau taruh, tuan-tuan, dia tak ada kesedaran. Dia berasa ketagih nak hina Allah, hina Nabi. Dia tak heran, dia tak takut. Bubuh dalam TV1, TV2, TV3. Dalam sidang media arus perdana, waktu baca berita, sebelum pukul 8 tu. Okey, pukul 8, pemberita kata sebentar lagi kita akan lihat ya, hukuman pancung terhadap orang yang menghina Islam, hina Nabi, hina Allah oleh Ustaz Syarqawi. Kerana dia telah semawa diri dia. Semawa. Untuk menjalankan tugas tersebut. InsyaAllah. Mai. Duduk bagi elok-elok. Nanti han tengok. Kepala tu golek. Anda pergi. Nanti aku pegang kepala tu, aku angkat macam ni. Tuan-tuan dan perempuan, inilah wajah penghina Allah, penghina Nabi, penghina Islam. Inilah hukuman Allah, selayak-layak hukuman bagi si penghina Allah, penghina Islam, penghina Nabi. Mudah-mudahan menjadi suatu pengajaran
kepada kita semua rakyat Malaysia supaya tidak berani lagi menghina Allah, menghina Islam, menghina Nabi. Takbir, Allahu Akbar. Lempak kepala tu. Boleh tak tu? Baulah orang takut. Nah, hak itulah hukuman Islam, tuan-tuan. Dengan kata zalim, siapa kata zalim, maka dia adalah sama seperti mana orang yang menghina Allah, menghina Nabi. Yang main. Nah, hukuman Allah bukan zalim. Hukuman Allah ialah ketetapan hudud untuk orang-orang yang melampaui batas. Nakalan min Allah, pencegahan daripada Allah. Barulah Allah dapat menjadikan masyarakat umat tersebut yang tidak berani lagi. Siri penghinaan ni, tuan-tuan, sambung dan terus menyambung-nyambung. Sambung. Sampai bila? Sebab tu kita ucapkan tahniah lah kepada anak muda tu. Hak yang berani tu. Hak yang pergi belasah sampai berdarah muka tu. Nah, tahniah saya ucapkan. Teruskan. Bagus wahai anak muda. Jumpa saya, saya nak belanja makan. Belanja makan ke, bagi duit ke, nak belanja. Si pemuda yang belasah kawan tu. Kurang-kurangnya di hari akhirat besok dapat agak syafaat daripada Nabi SAW. Dulu pernah belanja dia? Ya, pernah belanja dia makan pasal dia belasah orang yang menghinamu wahai Rasulullah. Jadi kurang-kurang ada agak bukti, tuan-tuan. Ni ada pula bila kawan tu muka berdarah. Kesiannya, buat apa kat dia lagu tu, tak baik, pukul dia. Gamuknya pukul orang sampai berdarah muka dia. Biar apilah je nak hina pun, nak pukul dia buat apa. Hei bodoh. Minta maaf ibu. Dia terkejut pula tadi. Minta maaf. Aku geram. Boleh dia kata apa tu? Kesian. Oh, tidak ada kesian bagi orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, tuan-tuan. Tidak ada kesian bagimu. Tu sikit baru tu pecah muka, darah-darah tu. Nah, sepatutnya teruk lagi, tak ada kepala terus. Sepatutnya tak ada kepala terus. Tu baru bagus. Nah, ada pula orang pecah muka, keluar darah apa semua ni. Dia pergi kesian kat kawan tu. Bodoh sungguh. Makhluk di langit dan di bumi menyumpah serana, melaknat orang yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina Islam. Penduduk di langit dan di bumi, semua penduduk, malaikat, binatang, tumbuhan, semua melaknat orang yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina Islam. Tiba-tiba kita nak tengok kawan tu berdarah sikit, kesiannya, berdarah muka meromok. Ya Allah, tak baik lah buat lagu tu, buat apa orang lagu tu. Kalau lembu dengar, lembu kata, bodoh. Aku lembu pun aku rasa meluat melihat orang yang menghina Rasulullah. Itu baru sedikit sahaja. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah ia mengasihi aku lebih daripada walidihi, siapa dia? Mak bapak dia. Wa waladihi, dan anak-anak dia. Wan nasi ajma'in, dan sekalian manusia. Tidak sempurna iman dia. Kalau dia kasih mak bapak dia, dia kasih anak-anak dia, dia kasih orang lain lebih daripada Rasulullah. Tak sempurna iman dia. Orang hina anak dia, orang hina mak ayah dia, dia marah. Orang hina Allah, orang hina Nabi, dia tak marah. Orang hina anak dia, orang hina mak bapak dia, bukan main dia marah. Orang hina Islam, orang hina Allah, orang hina Nabi, dia marah tak? Tak. Tidak sempurna iman dia. Itu dia. Sebab itu kena tunjuk rasa marah, tuan-tuan. Kita ni tahu, kita ni bukan baik sangat, dosa pun banyak kita pun. Sekurang-kurangnya,
kita ada bukti, ada tanda, ada simbol, ada usaha yang kita berasa marah bila Allah, Islam, Nabi dihina. Kurang-kurang dosa kita Allah kambuh. Nah, pasal ada perasaan marah dalam hati kita kerana orang menghina Islam. Man ra'a minkum munkaran fayughayyiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan sesiapa yang melihat kemungkaran ialah orang yang menghina Allah, menghina Islam, menghina Nabi. Itulah kemungkaran. Maka hendaklah ia mencegah dengan tangan dia. Macam mana tegah dengan tangan? Macam mana cegah dengan tangan? Tumbuk muka dia. Oi, ganahnya ustaz ni. Tidak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menang Finhas, seorang Yahudi, menghina Allah dengan mengatakan Allah itu miskin. Kalau Allah kaya, mestilah Allah tidak menyuruh umat manusia membuat amal ibadah kepadanya. Tapi Allah itu miskin, sebab itu dia suruh manusia buat amal ibadat kepadanya. Apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar penghinaan terhadap Allah, lantas sikapnya yang lemah lembut tiba-tiba menjadi ganas dan menumbuk Finhas. Lalu Finhas mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Sayyidina Abu Bakar telah menumbuk aku. Lalu Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar, pasal apa tumbuk Finhas? Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, dia telah menghina Allah dengan mengatakan Allah itu miskin. Ya, lalu aku tak boleh tahan sangat, aku tumbuk Finhas. Lalu turun ayat Al-Quran. Saya tak ingat ayat Al-Quran tersebut. Turun ayat Al-Quran yang merestui, yang meredai tindakan Sayyidina Abu Bakar yang menumbuk Finhas. Itu langkah yang pertama, tuan-tuan. Bila dengar saja orang hina Allah, hina Islam, hina Nabi, langkah yang pertama, jangan biar, tumbuk. Tumbuk. Hang dengar, jangan biar, hang tumbuk. Itu permulaan, ya, dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, tak berani tumbuk ustaz, takut dia tumbuk kita balik. Maka hendaklah dengan tangan, dengan mulut. Nah, dengan mulut. Macam mana? Menunjukkan rasa marah. Kurang ajar, hang hina Allah, hang hina Nabi, hang nak mampu aku. Padahal duduk jauh, kau duduk dekat, lari. Dah tak berani. Nah, takut ni kawan tu remuk. Duk jauh ya. Oh, hina Nabi, hina Islam. Hang jumpa aku, siap aku katok apa. Padahal dia duduk sebatu. Awak takut. Nah. Kurang-kurang ada juga usaha dia dengan lidah, dengan mulut. Rasa marah bila orang hina Islam, hina Nabi. Dengan mulut pun tak mampu, takut. Maka sekurang-kurangnya dengan hati. Berasa marah dalam hati bila orang hina Islam, hina Allah, hina Nabi. Dalam hati dia rasa marah. Macam mana nak tunjuk rasa marah dalam hati? Menyokong tindakan orang yang marah dan memukul orang yang menghina Nabi tersebut. Ada orang budak tu pukul sehingga berdarah, kita sokong tindakan dia. Ada ustaz tu ceramah, hantam dalam kuliah, bantai orang-orang yang hina Allah, hina Nabi, kita sokong kenyataan dia. Dah kita tak berani, kurang-kurang dalam hati kita, perasaan dalam hati berasa marah, berasa benci terhadap orang yang menghina Islam. Wazalika adhaful iman. Dan yang sedemikian itu adalah selemah-lemah iman. Kurang-kurang lemah-lemah iman kita, tuan-tuan, ada rasa marah, rasa benci dalam hati pun tak apa dah. Ni dah bila orang hina Islam, hina Nabi, hina Allah, siap dia kata hari, biar pergi kat dia lah, tu dia dengan Tuhan. Kita duk buat pandai-pandai, duk buat tindakan, buat apa, biar pergi kat dia lah. Esok dia nak masuk neraka, bukan kita. Orang yang cakap lagu tu tidak ada iman di dalam hati dia, ibu-ibu. Dalam hati dia tidak ada iman. Tak ada iman. Sikit pun tak ada iman. Itu dia. Siapa yang ada iman, dia menyokong tindakan, diambil kepada orang yang menghina Allah, menghina Islam, menghina Nabi.
Dah. Barulah layak mati atas kalimah la ilaha illallah. Barulah Allah bagi mudah lidah menyebut la ilaha illallah. Baru senang mengucap. Tidak ada usaha untuk nak membangkitkan suatu kemarahan terhadap penghinaan Allah, penghinaan Nabi, penghinaan Islam. Tuan-tuan, kita ni bukan ada buat apa sangat pun. Untuk agama ni tak ada apa Ada seorang anak muda hebat nama Malik Mumtaz Hussain nama dia. Pengawal peribadi kepada seorang hakim di Punjab di Pakistan. Kalau tak silap saya lah, saya pun lupa dah cerita ni lama dah. Ketika mana seorang hakim tersebut menghina Nabi SAW depan khalayak ramai, si pengawal peribadinya mengangkat senjata dan menembak hakim tersebut sehingga mati. Lalu Malik Hussain ini nama dia, dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Maka ketika mana di dalam penjara, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah datang dalam mimpinya dengan memberi jaminan kepadanya. Maka di saat itu ia tidak lagi berasa gelisah, duka cita. Sebaliknya berasa gembira, seronok dan tidak sabar untuk menanti hukuman gantung. Apabila sampai tempoh untuk dihukum gantung, jutaan rakyat Pakistan, mereka bangun seawal pagi, berarak di tempat hukuman gantung, dan dia dihukum gantung di sana dan jenazahnya diusung, dibubuh dalam keranda. Ketika mana dibawa dalam keranda, tuan-tuan, jenazah tersebut muka dia manis, tersenyum indah, Masya Allah. Dan tidak ada ruang untuk nak diletakkan di bawah, tak ada ruang. Semua berduyun-duyun, berayak-ayak di atas tangan, sambung berapa puluh kilometer untuk ditanam di tanah perkuburan, tuan-tuan. Begitu mulia kesudahan Abdul Malik Mumtaz Hussain, kalau tak silap nama dia. Seorang anak muda yang hebat, mempertahankan Rasulullah sehingga sanggup mati syahid fi sabilillah. Takbir. Mulia. Di dunia lagi Nabi mempamerkan dirinya, Nabi menonjolkan dirinya di dalam mimpi beliau. Saat itu dia tidak pernah berasa gelisah dan berasa tidak takut lagi, dan menanti-nanti bila lah nak hukuman gantung ni, tak sabar sangat dah nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Allah. Allahu Rabbi, mulia. Orang nampak, ya Allah, dia tembak orang. Ya, halal darah orang yang menghina Nabi, tuan-tuan. Hukuman dia, kesiannya kat dia hukuman gantung. Kesian kat dia apa? Kesian kat kita Kita kesudahan tak tahu lagi. Perakhiran kita, tuan-tuan, tak tahu lagi macam mana. Dia sudah tentu dah, insya-Allah balasannya syurga, mendapat syafaat Nabi dan dapat duduk dengan Nabi di dalam syurga nanti. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keterangan hidup di dunia hanyalah sementara. Apabila ajal tiba, kita akan dijemput ke alam yang lain pula, yaitu alam barzakh. Kita tidak tahu bila kita akan menemui ajal dan di manakah tempat kita menghembuskan nafas terakhir. Tuan-tuan, ketika mana Allah cabut nyawa kita, roh kita diangkat naik ke langit, bertemu dengan Allah, tengok syurga. Bagi orang yang kesudahan dia, kesudahan illiyin, kesudahan yang baik. Sebaliknya kesudahan yang tidak baik, maka ruh yang dibawa ke sijjin, iaitu tempat-tempat neraka, dibentangkan dalam neraka, tengok neraka, sijjin. Sebaliknya ruh yang baik dia angkat naik, ditempatkan bersama dengan ruh illiyin, orang-orang yang baik, orang yang soleh.
Dia tengok syurga. Lalu dibawa turun semula roh dia ke tubuh badan dia, jasad dia di alam barzah. Barulah ketika itu dia mendengar desiran tapak-tapak kaki yang pergi meninggalkan tanah perkuburan. Sereh, 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 sereh. Desiran tapak kaki orang balik daripada tanah perkuburan tu, dia dengar di alam barzah. Dia dengar, tuan-tuan. Reality dengar, betul-betul dengar. Dan ketika itulah saat manusia sudah kembali, orang balik, maka malaikat dua orang pun mai. Munkar dan Nakir pun mai. Mai soal dia. Kalau dia boleh jawab, maka dia berehat, tidurlah ia sampai hari kiamat. Kalau dia tak boleh jawab, dia diazab, disiksa sampai hari kiamat. Wa'iyazbillah wa na'uzubillah. Allahu Rabbi bibu. Dahsyat, dahsyat. Orang yang baik, roh yang baik, dia akan bertemu dengan orang yang baik. Dia kata, lah beda. Aku lah lama tak jumpa hang tu buat apa? Buat apa? Aku mati, hang mau mati, aku mati lama dah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Oh, hang kenal aku? Kenal. Hang kenal. Hang tahu tak? Som. Tahu som. Som mati dah lagi. Dak lagi. Bagus punya duk membawang. Oh, tak mati lagi? Dak. Oh, tak apalah. Kita doa hak baik-baik kat dia. Dia jumpa dah kawan dia. Beda. Jumpa. Kawan-kawan dia sama-sama pergi geng surau, pergi geng mengaji, dia jumpa, tuan-tuan. Ibu-ibu. Dia duduk bersama dengan ruh illiyin. Orang-orang yang soleh, orang yang baik. Ibu-ibu esok ni, kalau seorang mati, contoh. Kalau seorang mati, nanti bila duduk di roh sana, alam roh sana, nanti ibu-ibu akan jumpa kawan-kawan geng surau ni. Kalau sama-sama orang soleh, orang baik. Tapi kalau roh tersebut roh yang jahat, main masjid pun tak, main surau pun tak, main mengaji pun tak, apa pun tak peduli, dia akan mengkedarah yang pagi, petang, siang, malam. Dengar speaker di luar. Dengar roh dia tu kemungkinan dibawa ke sijin, ditempatkan bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Maka dia heran. Dia kata, Som, beda bukan mati dah? Ya, mati dah. Hang nampak tak beda? Tak pun. Awak tak nampak? Pasal dia bukan duduk dengan bersama orang baik-baik. Beda duduk roh sijin, iaitu roh orang-orang yang jahat-jahat. Sebab itu kadang-kadang sama-sama mati tapi tak bertemu, tak berjumpa. Rupanya ni roh lain, pi ke lain. Hak ni roh lain, hak ni roh jahat, dia pi geng-geng jahat. Dia takkan bertemu roh baik dengan jahat. Allah pisahkan mereka. Allah. Ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, imam sedang solat jenazah. Ketika mana imam sedang solat jenazah, tiba-tiba jenazah tersebut bergerak, meronta-ronta. Terkejut habis orang. Imam pun berhenti sembahyang. Terkejut. Hidup balik. Buka tengok. Buka tengok. Loh. Ada ular duduk dalam manyat. Duduk melengkang, duduk belit manyat dalam kain kapan tu. Ular. Main mana ular? Keluar aku kelapa sawit ke apa, celah-celah parit. Tak. Memang ular ini dihantar oleh Allah. Apa lagi kelang kabut lah, ramai-ramai cari kayu, katok. Pakatlah nak katok ular tersebut. Tiba-tiba ular tersebut mengucap dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ular itu boleh mengucap dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkejut habis orang. Terkejut. Ular boleh bercakap. Nak heran apa ular boleh bercakap? Dia dua lidah. Kita satu lidah pun boleh bercakap. Dia lidah bercabang. Kira hebat nah. Kita satu lidah yang boleh bercakap. Dia dua lidah.
Allah benarkah ular tu boleh bercakap? Ni benar, ni realiti ni, bukan cerita dalam buku majalah Pokemon, Doraemon, Dragon Ball. Dah. Ni cerita betul ni. Masya Allah. Ibu-ibu kalau dengar ular boleh bercakap, agak-agak lari lah. Duduk depan rumah, sapu-sapu sampah, ular seluk. Kembang tu, seh. Hai. Buat apa tu? Sapu sampah rajin nampak? Cari binatang apa ni, seorang mana dah bunyi ni. Tengok pak hang tu duduk tidur atas katil tu. Cari, tak ada siapa. Ular. Takkan ular boleh bercakap. Dah. Takkan ular boleh bercakap. Sapulah buat tak tahu ular tu. Kita dengar bunyi suara. Oi, beda. Awak yang pekak lah. Oi, kurang ajak ular. Aku sembang ni. Kita tengok. Allah! Ular hang bercakap ke? Aku bercakap, awak. Hanya hang seorang boleh bercakap. Sekali yang penyapu, kali yang kain-kain, tudung-tudung, habis telondeh. Lari masuk senyap. Pegang kain selimut tu, getak tu. Duduk sebelah lelaki dia. Lelaki tahu hang teruk kan ni. Terkejut. Ular boleh bercakap. Lalu bila orang nak katuk dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kata, limaza taqtulunani? Kenapa hampa semua nak pukul aku? Pasal apa hampa nak bunuh aku? Innallaha amaroni ay yu'azzibahu. Sesungguhnya Allah yang menyuruh aku mu'azzab ini mayat. Allah yang perintahkan aku suruh mu'azzab ini mayat. Bukan saja-saja aku nak seksa dia, Allah suruh. Terkejut orang ramai, tuan-tuan. Lalu orang ramai tanya dia, ma khatayahu, apakah kesalahan dosa yang dia lakukan sehingga kamu mengazab dia ketika mana di dunia lagi? Patutnya ular tu alam barzah, alam kubur baru dia mai. Rupanya dia mai awal, tuan-tuan. Allah hantar mai awal. Pasal apa dia mai awal? Supaya menjadi pengajaran untuk kita yang masih hidup. Ni dengar ni, hak orang-orang tak mai kuliah, tak mai mengaji, duduk di rumah, dengar elok-elok. Speaker tu buka drive pun tak apa. Dengar elok-elok. Dengar ular ni kata apa? Ular ni kata salasul khatayahu. Dia melakukan 3 kesalahan. Oh, bukan 13. Bukan 30, bukan 300. 3 ya ibu-ibu. Kesalahan yang dia buat 3 ya. Kata ular tersebut, al-ula, yang pertama, idza sami'a azan la yaji'ul jama'ah. Apabila ia mendengar azan, ia tidak datang solat berjamaah. Tu dia. Ular boleh kata lagu tu. Dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar di rumah, dia buat bodoh. Bini dia kata, abang, no, orang azan, bodoh. Orang azan. Dia kata bini dia, alah aku mendengar. Biar-biar ya. Dah lapi lah sembayang. Di surau, di masjid, dah orang azan Rumah depan batang hidung ya, bukan duduk jauh. Pi lah kami orang perempuan ni, mujuk perempuan ni. Kalau lelaki kami pi lama dah. Pi lah sembayang abang, oi. Bini dia kata kat dia. Dia kata, hang ni cakap banyak sepak lagi melelong 16 kali. Oi cengeng. Bini dia tak apa, malas nak tegur. Meluat aku orang tua ni. Dia duduk di rumah, duduk main game PUBG Mobile Legend. Tengok TV, duduk atas sofa, isak dahir, di blend,
apa nama, Suria kena ketum cakoroi. Lepas tu sambil duk tengok apa nama gambar YouTube lah apa semua. Nah, relax kena cut down apa semua habis korang. Nah, santai-santai duduk atas sofa, relax. Bukan ada keuzuran. Kalau ada keuzuran tak apalah juga dia nak beranak. Contoh dia nak beranak. Tak apalah kalau dia nak beranak. Ni dah tak ada beranak apa. Elok ya. Tak ada sakit apa, relax. Duduk saja relax. Bini kata, pilah. Alah, dia kata kalau sembahyang di rumah pun sama juga. Kalau solat isyak di surau tu 4 rakaat, di rumah pun 4 rakaat. Dia kata, mana ada 16. Sama ya. Dah lah, bini kata solat di surau tu solat berjemaah dapat 27 pahala. Allah, 27 ya pun dia kata, bukan banyak mana, bukan 2,800. 27 ya. Cakap pandai tu. Tuan-tuan tahu tak, ular tu dia tak kata dia tidak solat. Ular tak kata lagu tu. Ular tu kata dia mendengar azan tetapi ia tidak datang solat berjemaah di surau dan masjid. Maksudnya apa? Dia solat tapi dia solat di rumah. Bukan dia main di surau, bukan dia main di masjid. Dia solat tapi solat di rumah. Kalau tidak, ular tu katalah la solata, dia tak solat. Dan dia mendengar azan tapi dia tak main solat berjemaah. Dah, ulang tak kata aku tu. Ulang kata dia mendengar azan tapi dia tidak datang solat berjemaah. Maksudnya apa? Dia solat di rumah, dia tak solat di surau, di masjid. Tu dia. Yang memain. Bagi orang lelaki ni, mana ada keluar haid pun. Orang perempuan tak apalah, dia ada time dia. Uzuk apa semua. Tapi kalau ada ni rasanya dah tak ada dah ni. Takkan main lagi tak terang ni. Kalau main lagi tak dan di kita ni dan ni morat habis. Lawak ya ibu. Nah. Tak melawak tak seronok. Maka ibu, ayah-ayah, yang kedua ular tersebut kata apa? La yafrajuz zakah, dia tidak mengeluarkan zakat. Kesalahan yang kedua, dia tak mengeluarkan zakat. Cukup haul, cukup nisab, dia meringan-ringan. Dia rasa sayang nak keluar zakat. Dia rasa rugi. Dah, dia tak kerja teruk. Oi, dia tak senang-senang bagi duit ke orang. Nah. Padahal tu hak milik dia tu dah lebih dah. Lebihan tu bukan hak dia, hak Allah. Allah nakkan duit. Dah, Allah tak kelapang duit. Allah nak apa? Allah nak supaya zakat itu diberi pada asnaf yang 8. Orang fakir, miskin dan sebagainya. Maka yang ketiga kata ular tersebut, yang ketiga, la yasma'u qaulal ulama, dia tidak mau mendengar kata ulama. Kesalahan yang ketiga, dia tak main kuliah, dia tak suka dengar kuliah, dia tak mau dengar kata ulama. Dia duduk di rumah, dia duduk saja, dia habiskan masa pagi, petang, siang, malam dengan pi kerja, balik kerja, makan tidur. Pi kerja, balik kerja, makan tidur. Pi kerja, balik kerja, makan tidur. Tak pernah dia berasa nak main mengaji, nak menuntut ilmu, nak mendengar kata-kata daripada ulama. 3 kesalahan ni yang menyebabkan aku menyeksa ini mayat, kata ular tersebut. Tu dia. Habis tu nak buat macam mana? Mereka gulung kali yang ular-ular tersebut, tanam sekali yang ular-ular tu. Nak buat macam mana? Takkan nak halau dia. Dia diutuskan oleh Allah untuk seksa mayat. Maka ditanam ular-ular kali jenazah tu sekali di dalam tanah perkuburan. Tu dia tuan-tuan. Sebab tu ingat, nah, bila orang azan mai sembahyang berjemaah di masjid, di surau, cukup haul, cukup nisab dah, boleh buat keluar zakat dengan kedekut. Bagi sumbangan zakat pada orang. Bukan hak milik kita, itu hak Allah. Maka hak Allah, Allah suruh keluar zakat lebihan daripada harta kita. Yang ketiga, rajin-rajinlah main dengar sama, mengaji, kuliah di masjid, di surau, di pondok. Nah, jangan hidup ni hanya cari makan ya, sampai tak peduli tentang batas hukum hakam sah
tak sah, tak peduli. Sampai tak tahu hukum hakam, sampai tak tahu apa. Bila tak tahu apa mengaji dak, maka menimbulkan kejahilan yang banyak. Yang duk jadi hina Islam, hina Nabi, hina Allah. Punca dia apa dia tuan-tuan? Kejahilan. Yang pertama kejahilan. Yang kedua sebab apa tuan-tuan? Hidup dia tak beragama, hidup tak bersyariat, tak main mengaji, tak main surau, tak main masjid, tak campur dengan orang. Dia kira hal dia, dunia dia, dalam kehidupan dia kira pergi kerja, balik kerja, makan tidur, berkedarah, duduk dengan anak bini. Yang tu ya, dia tak peduli agama nak jadi apa, Islam nak jadi apa, dia tak erti hukum hakam, dia tak tahu cara-cara solat, dia tak peduli. Yang ketiga adalah kerana terjebak dengan dadah ataupun arak. Emosi tak boleh kawal bila kena syabu, ganja, arak. Last sekali agama dia sendiri, Nabi dia sendiri, Allah Tuhan dia sendiri pun dia hina. Tu. Punca dah. Yang pertama kejahilan, yang kedua hidup tak beragama, yang ketiga kena dadah, kena arak, yang keempat kurang ajar, biadab. Pasal kurang ajar. Orang yang ada adab, ada akhlak, dia takkan buat perangai lagu tu. Ini orang kurang ajar. Bila kurang ajar, balasan buat agak setimpal dengan kurang ajar. Malah ni nek syekh sungguh no. Dia buat macam mana? Mai derah. Depa mai kat kita derah. Kita pi kena derah sama. Kalau isu slow-slow, isu tak ada apa, biasa-biasa. Biasa-biasa kita pun tak derah, slow kita pun. Tapi main dengan hina Nabi. Nabi kita duk selawat lah semayang tuan-tuan. Nabi inilah yang akan nak beri syafaat kepada kita. Nabi inilah dengan sebab Nur Muhammad, Nabi Muhammad inilah yang menjadikan Allah jadikan muka bumi ini, Allah jadikan syurga, Allah jadikan Nabi Adam. Laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Kalau tidak kerana Muhammad, aku tidak akan menjadikan kamu wahai Adam, dan aku tidak menjadikan syurga. Tiba-tiba tuan-tuan, kita hak tumpang rahmat Nabi, tumpang Nur Muhammad, tumpang cahaya Muhammad, tumpang Nabi Muhammad. Kita ni kurang ajar dengan dia. Tak patut. Patut tak? Tak patut. Oleh kerana kita tidak tahu bilakah saat kematian itu. Okey, baik. Dan bagaimana keadaan kita di saat itu? Apakah dalam keadaan beribadat kepada Allah, maka mati kita dalam husnul khatimah, alhamdulillah, ataupun dalam melakukan maksiat, mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Oleh kerana kita tidak tahu bilakah saat kematian itu, maka kita perlu memastikan setiap gerak dan geri kita dicatat sebagai ibadah. Pasal kita tak tahu kita nak mati bila. Hidup kita biar hidup dalam beragama, dalam bersyariat, dalam beribadat kepada Allah, ibu-ibu. Macam ibu-ibu ni bagus dah, hidup sempurna dah. Ni kalau mati ni insya-Allah husnul khatimah. Amin. Amin. Tak mau mati ke? Amin. Sama agak ayah-ayah pun insya-Allah kita semualah. Mudah-mudahan Allah pilih kita kesudahan kita yang baik, yang elok, husnul khatimah, dan dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Kita wajib menjauhkan diri dari melakukan dosa. Jangan buat dosa. Takut time kita buat dosa, Allah ambil nyawa waktu tu. Allahu Rabbi. Kerana melakukan ibadat. Kerana kematian boleh datang pada bila-bila masa. Apabila melakukan ibadat solat, rasakan bahawa itulah solat kita yang terakhir. Apabila berpuasa di bulan Ramadan, rasakan itulah Ramadan terakhir buat kita. Mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar dari Ramadan itu. Begitulah hendaknya keadaan kita apabila melakukan amal ibadah yang lain. Buat macam kita nak mati, ibu-ibu. Anggap solat insya' sekali lagi. Solat yang terakhir, ibu-ibu. Ayah-ayah dah, ibu-ibu. Anggaplah solat insya' sekali lagi, solat yang terakhir buat kita. Lagu tu. Baru kita sembahyang khusyuk. Ni duk puasa sat lagi. Alah, dah lagi duk 100 tahun lagi. Lah ni baru umur 95. Muda lagi. Banyak 95 muda lagi. Tunggu masa tu, tapi heran umur dia panjang sungguh. Kita juga mestilah rajin beristighfar, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan
dan berzikir kepada Allah. Amalan yang terbaik selawat pada Nabi. Kalau kita buat amalan zikir yang lain, kalau kita main riak, tuan-tuan, Allah tolak amalan tu. Allah tak pandang. Tapi kalau berselawat, hang riak ke, hang tak riak ke, memang Allah jadikan selawat itu, Allah berselawat balik kepada dia. Tapi kalau amalan zikir-zikir yang lain, kalau kita ada perasaan riak kan, dia akan jadikan amalan tu terhijab. Tuhan tak pandang amalan tu. Tapi kalau selawat, hang riak ke, hang tak riak ke, memang Allah terima. Itu dah kelebihan selawat. Sebab tu kita kena banyakkan selawat juga, ibu-ibu, ayah-ayah. Di samping zikir la ilaha illallah, di samping itu juga dengan tinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Buat berapa kali? Sehari pegang tasbih 1000 kali. Buat 1000 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Antara zikir yang perlu kita perbanyakkan ialah menyebut kalimah tauhid sekurang-kurangnya 200 kali sehari, 100 kali pagi dan 100 kali petang. Kalimah tauhid iaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri menyebut kalimah tauhid itu, Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita di saat sakaratul maut dan menjadikan kalimah itu sebagai kalam terakhir kita ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Amin. Mudah-mudahan ibu, ayah-ayah, jadikan kalimah la ilaha illallah adalah kalimah terakhir kita, insya-Allah. Jadi bila ada orang mati, bukan duk ajak mengucap, mengucap. Dah, bukan mengucap. Dia mana nak ingat dah mengucap. Pi kepada telinga dia, sebut la ilaha illallah. Mak, mak, ayah, sebut kalimah ni, la ilaha illallah. Dia dah, ceramah ingat aku nak mati ya. Tengok mak ayah ke anak kita duduk tidur tak mau nak bangkit, pi mengucap di tepi telinga tuan-tuan. Insya-Allah lompat bangkit. Itu kalimah yang cukup bagus untuk gerak anak-anak kita, suami kita ataupun isteri kita. Pi tepi telinga, sebut la ilaha illallah. Insya-Allah si suami akan lompat bangkit sedar-sedar dalam dayak. Terkejut, dia ingat malaikat Israel macam cabut nyawa. Rupanya bini dia. Sebut kalimah itu dengan elok, mat dia dengan sempurna, panjang pendek dengan sempurna, bagi elok. Kalimah yang paling mudah, paling ringan untuk disebut ialah kalimah la ilaha illallah. Kerana kalimah ini tidak perlu bibir mulut untuk bergerak, bertutup, berbuka, bertutup. Tak. Kalimah ini paling mudah tuan-tuan. Semua boleh buat. Tanpa tutup mulut. Allah jadikan ringan sungguh kalimah la ilaha illallah. Setiap makhraj huruf la ilaha illallah tidak perlu digerak dan ditutupkan bibir dia. Begitu mudahnya kalimah ini. Tengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tak bibir bergerak bertutup? Tak ada. Ini kalimah yang Allah sengaja jadikan ia mudah disebut untuk umat manusia, hambanya sentiasa berzikir kalimah la ilaha illallah, singkatan tahlil. Maka buatlah amalan tahlil, kenduri tahlil, jamu makan orang, insya-Allah. Jangan diikut Bapak Wahab. Maka Bapak Wahab ini mereka tak senang apabila kita buat amalan-amalan yang baik. Mereka lebih suka kita duduk saja
main game. Tapi orang-orang yang soleh, orang yang beriman, yang bertakwa pada Allah, lidah mereka sentiasa basah dengan zikir kalimah la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.